Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam segmen wiring. Video hari ini berkaitan dengan basic wiring ataupun asas wiring, di mana saya akan menggunakan switch 2 hala, 2 unit switch 2 hala, kontrol 1 lampu. Okey. Okey, kita tengok dahulu simulasi litar wiring untuk switch 2 hala. Okey, 2 switch 1 lampu. Okay, first kita perlukan DB lah. Okey, letak fuse agihan. Second, kita perlukan 2 switch 2 hala. Dan third, kita perlukan mentol ataupun bulb. Okey, lampu. Alright, so kita akan tarik daripada MCB C6. Kita tarik kabel line pergi ke switch 1. Okey, kita akan pergi ke switch 1 di tengah-tengah tu. Okey, terminal yang tengah. Okey, terminal common. Alright, seterusnya L1 dan L2 saya akan gunakan kabel merah. Saya akan gunakan kabel kuning dan kabel biru untuk nak menghubungkan switch 1 dan switch 2. Okey, so kabel kuning L1 daripada switch 1 ke switch 2. L2 kabel biru daripada switch 1 ke switch yang kedua. Dan kabel common ataupun yang kat tengah-tengah switch tu saya akan sambungkan ke lampu. Okey, saya akan sambungkan ke lampu. Okey. Okey, so kabel hidup kita dah siap. Okey, macam inilah sambungan untuk kabel hidup. Seterusnya kita nak tarik kabel neutral. So kabel neutral ni daripada DB ataupun lebih tepat lagi daripada bus bar neutral di DB terus ke lampu. Okey, dia tak singgah ke switch. Dia direct daripada bus bar neutral DB terus ke lampu. Okey, seterusnya kabel bumi. Kabel bumi pun sama daripada bus bar kabel bumi di DB terus ke lampu. Okey, terus ke lampu. Dan untuk keselamatan dan untuk pengujian, kita tarik lagi kabel bumi daripada lampu ke switch. Okey, ke dua-dua switch. Alright. Tujuan dia untuk keselamatan dan satu lagi untuk tujuan pengujian litar keterusan nanti. Okey, so dah siap wiring kita. Secara armnya dah siap lah kita punya wiring. Okey, so kalau saya on switch, so lampu mesti menyala. Sepatutnya lampu boleh menyala. Alright, so lampu boleh menyala. So switch ni dia akan bergeraklah ke atas dan ke bawah. Okey, kita boleh on lampu di switch yang pertama dan kita boleh off lampu di switch yang kedua. Okey, kita boleh off lampu di switch yang kedua ataupun kita boleh on lampu di switch yang kedua dan kita boleh off juga lampu di switch yang pertama. Okey, tak jadi. Okey, alright. Okey, kedua-dua switch ni dia boleh on dan boleh off. Alright. Okey, boleh on, boleh off. Okey. Alright, so begitulah cara ataupun simulasi litar wiring. So seterusnya jom kita buat tutorial. Let's go. Okey, untuk tutorial hari ini kita akan pakai 3 kabel untuk kabel line. Okey, kabel hidup kita akan pakai 3 kabel. Kabel merah, kabel kuning dan kabel biru ni kesemua ni adalah kabel line ataupun kabel hidup. Okey, satu kabel neutral dan satu kabel bumi. Okey, kabel pembumian. Okey, saiz dia semua saiz 1.5 sahaja. Alright, seterusnya aksesori. Okey, kita akan pakai switch 2-way switch ataupun switch 2 hala. Okey, kalau kita boleh nampak kat tengah-tengah tu dia tulis common. Okey, maksudnya daripada MCB okey, masuk kat tengah. Dan daripada switch ni akan keluar dua wire. Kiri L1, kanan L2. Okey, kalau boleh nampak label dia tu. L2 dekat bawah skru. Okey, so yang tengah-tengah ni kita akan pakai kabel merah. L1 kita akan pakai kabel kuning. L2 kita akan pakai kabel biru. Okey, itu untuk memudahkan proses pembelajaran lah. Alright. Seterusnya kita ada tools, plier, cutter, screwdriver dan cordless lah untuk memudahkan kerja-kerja kita hari ini. Dan kita akan pasang di frame kita. Okey, tu frame kita hari ini.
Okey, jom kita pasang wire. Okey, first kita akan pasang kabel live. Kita settlekan kabel live. Okey, first saya akan masukkan kabel merah. Okey, daripada MCB ke switch. Okey. Okey, kabel merah yang pertama dah siap. Okey, seterusnya saya akan masukkan kabel merah yang kedua, iaitu daripada switch ke lampu. Okey, daripada switch ke lampu. Okey, daripada switch ke lampu, kabel merah yang kedua dah siap. Okey, seterusnya kabel hidup, iaitu kabel kuning dan kabel biru. So, sama ada kita nak masuk serentak kedua-dua sekali ataupun kita masuk satu-satu. Okey, untuk proses pembelajaran ni saya akan masukkan satu-satulah. Okey. Okey, first saya akan masukkan kabel kuning. Okey, kabel kuning dah sampai daripada switch 1 ke switch yang kedua. Okey, seterusnya kita akan masukkan kabel biru. Okey, untuk kabel hidup semua dah siap, semua dah ada, merah ada, kuning ada, biru ada untuk switch 1. Begitu juga dengan switch 2, merah ada, kuning ada, biru pun ada. Okey, secara teknikalnya kabel hidup dah siap. Okey, tetapi kalau dah expert, dah terror, so kita pakai satu kabel sahaja. Maksud saya, kalau pakai merah, merah semua. So tak perlulah kuning dan biru. Okey, itu dah kira dah biasa buat wiring. Tapi dalam proses pembelajaran, so kita perlukan kabel yang warna-warna untuk kita mudah faham. Okey, tapi sekiranya anda dah hebat, dah terror, dah biasa buat, so kabel merah sahaja pun dah memadai. Okey, sama ada kita pakai satu kabel merah ataupun satu kabel kuning ataupun satu kabel biru sahaja dah memadai. Alright, tapi level beginner, so kita pakai warna-warni lah untuk kita mudah faham. Okey, so seterusnya kita masukkan kabel neutral. Okey, seterusnya kabel neutral ataupun kabel hitam. Kabel hitam daripada DB terus ke lampu. So dia tak turun ke switch. Okey, so kabel neutral tak ada di switch. Kabel neutral daripada DB terus ke lampu. Alright, let's go. Satu pula dia.
Okey, daripada DB terus ke lampu. So dia tak singgah, dia tak turun ke switch. Dari DB terus ke lampu. Alright, dah siap kabel neutral. So kalau nak jimat, tarik balik lah kabel neutral ni. Okey. Okey, tinggal macam ni lah, lebih kurang sejengkal ataupun lebih kurang 10 cm ataupun 100 mm. Okey, untuk kita buat proses penyambungan untuk fitting lampu nanti. Alright, so seterusnya kabel bumi. Kabel bumi pun sama dengan kabel neutral, di mana kita akan tarik daripada DB terus ke lampu, dan dari lampu kita akan turunkan ke switch. Alright, let's go. Dia bila kabel dah banyak, so untuk nak masuk tu susah sikit lah, sukar sikit. Okay, tapi boleh susun elok-elok, nanti boleh masuk ada. Okay, naik ke lampu dan patah balik pergi ke switch. Okay, patah balik pergi ke switch. Okay, dari lampu, so dia akan turun ke switch 1 dan switch 2. Okay, daripada naik ke lampu, nanti dia akan patah balik ke switch, sama ada kita pergi switch 1 ataupun switch 2. Okey, terlalu switch 2, patah balik switch 1 boleh, ataupun pergi switch 1, patah balik pergi switch 2 pun boleh. Alright, so syarat dia pastikan setiap terminal mesti ada kabel bumi. Okey, setiap terminal mesti ada kabel bumi. Okey, tak kisahlah sama ada kita pakai conduit PVC ataupun GI. Okey, yang wajib ataupun pipe GI ni wajib kena ada kabel bumi. Okay, untuk PVC pun kena ada. Sebab apa? Sebab tujuan dia selain daripada keselamatan, satu lagi untuk pengujian. Okay, untuk pengujian semasa proses pengujian keterusan, so kita nak pakai kabel bumi. Okay, kenapa? Nanti tengok video saya masa proses pengujian keterusan. So macam mana saya kongsi video, saya kongsi kabel, macam mana saya gunakan kabel bumi untuk melakukan kerja-kerja pengujian keterusan. Okey, boleh tengok balik video saya berkaitan dengan pengujian keterusan. Okey, tak semestinya pipe PVC tak perlu ada kabel bumi. Perlu, sebab kita nak buat pengujian nanti. Alright, so dah siap. Kabel bumi pun dah ada. Okey, pastikan cukup. Okey, pastikan cukup. Semua kabel ada. Okey, so dekat switch 3 kabel live ada, 1 kabel bumi. Okey, begitu juga dengan switch yang kedua, 3 kabel live ada dan kabel bumi. Dekat lampu, 1 live merah, 1 neutral cukup dan memadai, dan 1 lagi untuk keselamatan kabel bumi. Dah. So secara teknikalnya wiring kita dah siap, cuma belum pasang lamp holder dan switch. Alright, so jom kita pasang lamp holder. Okey, untuk lamp holder ni saya tak nak detail sebab video saya berkaitan dengan lamp holder ni dah banyak. So boleh tengok balik video berkaitan dengan pemasangan lamp holder ataupun video yang sebelum ni, basic wiring yang menggunakan
switch satu hala. So kat situ saya dah detailkan macam mana nak buat, macam mana nak pasang lamp holder. Okey, sebelah kanan live, sebelah kiri neutral. Oh, tak nak masuk pula dia. Okey, dan kekemasan pastikan kalau boleh memasukkan semua kabel. Dan kabel tu tak ada yang keluar. Alright. So kita tinggalkan macam ni dahulu sebab kita nak buat pengujian. Okey, seterusnya kita akan fitting switch. Okey, untuk switch dua hala ataupun switch perantaraan. So dia ada label common L1 L2. So common daripada MCB. So kat tengah ni lah common. Lepas tu L1 dan L2, wire kuning dan wire biru ni, kabel kuning dan kabel biru ni tak kisah. Okey, nak letak kiri dan kanan macam ni pun boleh, ataupun kita rasa selesa macam ni. Okey, biru nak kiri, kuning nak kiri pun boleh, tak kisah. Okey, mana-mana pun boleh. Pasang je dulu. Okey, nanti kita adjust kemudian. Kita adjust, kita nak bila kita onkan switch, kedua-dua switch on, lampu mesti menyala. Okey, kalau kita on kedua-dua switch tapi lampu tak menyala, so kita tukar kedudukan tu je. Okey, kita ubah yang kuning pergi kat biru, biru pergi kat kuning. Itu je. Alright, so jom kita pasang. Okey, kata ni dia ada wire stripper kat sini, tapi saya punya wire stripper ni berkarat sebenarnya. So tak sesuai untuk digunakan, berat sikit. Okey. Dia sepatutnya macam ni je, tarik. Tapi dia berkarat, so dia susah sikit. Tapi boleh. Okey. Letak je. Tarik je. Alright. Berkarat sebab lama tak pakai. Oh, dah rosak terus. Okay, so kita ambil yang merah dahululah. Okay, merah kat tengah ni confirm. Yang ni kena tengah. Dari kabel daripada MCB ni, kabel daripada MCB ni confirm kena berada di tengah. Jangan letak di lain. Dia adalah kabel common. Okay, kabel tengah, kabel daripada MCB. Seterusnya yang ni tak kisah. Dua kabel ni tak kisah di mana-mana. Ke kiri boleh, ke kanan pun boleh. Okay, kita letak je dulu. Nanti kita cuba cek sama ada betul ataupun tidak. Okay, kabel daripada MCB ni yang merah ni, kalau kat sini saya pakai merah lah. So kabel daripada MCB ni mesti berada di tengah-tengah terminal. Okay, ataupun skru yang tengah. Okay, yang biru dan kuning tak kisah mana-mana. Okay, nanti kita akan betulkan dia. Nanti saya tunjuk cara dia macam mana nak betulkan. Okey, untuk switch yang kedua pun kita akan gunakan switch dua hala ataupun two-way switch. So macam mana nak kenal switch dua hala? Untuk switch dua hala dia mesti ada 3 skru. Okey, dia mesti ada 3 terminal ataupun 3 skru. Itu adalah switch dua hala ataupun two-way switch. So untuk switch yang kedua, okey, untuk switch yang kedua, yang tengah-tengah ni, okey, yang common tu, itu adalah kabel lampu. Okay, yang tengah-tengah ni adalah kabel lampu. So yang tengah ni mesti bersambung dengan kabel yang pergi ke lampu. Kiri dan kanan mesti kabel yang datang daripada switch satu tadi. So kita pasang merah dahulu. Merah mesti berada di tengah. Ataupun kabel lampu, kabel ke lampu mesti berada di tengah-tengah. Okey, kabel merah ni dia pergi ke lampu. So kabel merah ni mesti berada di tengah-tengah terminal. Terminal tengah, bukan tengah-tengah terminal. Okey. Dan kabel kuning dan kabel biru kita masuk je dulu mana-mana, tak kisah. Masuk je dulu. Nanti kita ukur, nanti kita cek. Okey.
Alright, kabel kuning dan kabel biru ni letak je dulu, tak kisah mana-mana. Sama juga kabel kuning satu lagi, tadi kabel biru. Okey, sama juga kabel kuning satu lagi. Okey, masukkan ke semua kabel, masukkan ke semua cooper. Saya tak nak nampak cooper terdedah. Okey, untuk keselamatan masukkan ke semua kabel, masukkan ke semua cooper. Right. Dan yang ni seperti biasalah, kita akan skrukan kat dinding. Okey, selain daripada keselamatan, dia juga untuk kabel pengujian keterusan nanti. Okey, mungkin nampak biasa je, nampak tak perlu, tak penting, tapi semasa proses pengujian penting. Okey, sebab kabel dengan DB, kabel dengan switch dengan DB berada jarak yang jauh, so kita perlukan kabel tumpan. Right, so pembumian dah ada, switch pun dah siap. So nanti saya tunjuk cara macam mana kita nak tentukan kedudukan kabel kuning dan kabel biru ni. Okay, so macam mana nak tahu kita punya switch terbalik ataupun tidak? Mudah sahaja. Sama ada kita boleh pakai multimeter, okay, ataupun kita boleh pakai buzzer. Okay, buzzer bila bersentuh dia akan berbunyi lah. So dekat switch 1 saya akan on. Macam mana nak tahu on? So kalau kita boleh baca sirim dalam keadaan betul, maksudnya ini on lah. Okay, takkanlah kita nak baca sirim terbalik kan. So ini kedudukan on. Ini pun sama, saya onkan dia, so keadaan sirim ke atas, so saya on. Okay, dan saya akan letakkan, first saya akan tunjukkan pakai buzzer. Saya akan letakkan satu buzzer ni pada satu skru yang tengah. Okay, skru common switch 1. Satu lagi saya akan letak pada common switch yang kedua. Okay, switch yang kedua yang common. So tak bunyi. Tak bunyi maksudnya kedudukan kabel tu terbalik. Okay, kalau saya off mesti bunyi. Okay, saya letak kat tengah, kat common. Okay, saya tunjuk sini common. Boleh nampak ke? Okay, harap nampak. Common switch 1, common switch 2 mesti bunyi. Okay, maksudnya switch kita terbalik. Kedua-dua on, yang sini pun on, lampu akan menyala. Right, so macam mana nak buat? So kita tukar kedudukan, sama ada kita tukar pada switch 1 ataupun pada switch 2. Kedudukan dia biru pergi ke kuning, kuning pergi ke biru. Itu je. Okay, saya tukar biru sebelah kanan, biru sebelah kiri, kuning sebelah kanan. So saya tukar kedudukan dia. Okay, yang biru dan yang kuning kita tukar kedudukan sahaja. Okay, so biru, kuning pergi dekat biru tadi. Okay, kuning masuk dekat biru. Dan yang biru masuk tempat kuning. Biru masuk tempat kuning. Okay, kita tukar, twist tempat je. Tukar tempat sahaja. Alright, so kita onkan switch dah on. Yang kedua pun dah on. So kedua-dua kita on. Kita test balik betul ataupun tidak. Okay, on. Satu probe pada common, switch 2 pun pada common. So sepatutnya berbunyi. Alright, so itulah cara nak uji kedudukan switch. Okay, on, lampu menyala. Alright, so macam mana nak guna multimeter? Multimeter pun sama, kita akan setkan pada julat ohm. Tak kisahlah darab 1 boleh, darab 10 boleh, darab 100 pun boleh. Kita nak tengok meter tu bergerak. Okay, apabila berlaku, apabila kita shortkan meter, so meter tu ada pergerakan, maksudnya ada sambungan lah. So kita letak je satu pada tengah common. Okay, common pada switch 1, common pada switch yang kedua. So sepatutnya ada pergerakan pada meter. Right, so switch kita betul lah. Kalau saya off salah satu, okay, ni kedudukan dia, saya off, so sepatutnya tak ada bacaan. Okay, sebab saya dah off, so sepatutnya lampu padam lah.
Okey, tak ada, meter tak naik. So maksudnya lampu akan padam. Alright. So itu teknik ataupun cara macam mana kita nak tahu kedudukan kabel kita. Mudah je. Okey, seterusnya kita akan fitting DB. So kabel live kita akan masuk pada MCB C6. Okey, kabel live. Okey, kabel live ni kita akan masukkan pada C6. Okey, C6. Alright. So, kabel line dah masuk C6. Kabel neutral kita akan pergi pada bar lampu, neutral lampu kat bawah ni. Okay, kalau boleh pintalah kabel tu supaya dia lebih kuat ikatan dia. Okay, memandangkan dekat busbar ni dia punya lubang skru tu besar, so kita lipatlah bagi ketat. Okay, apabila kita nak masukkan tu dia ketat sikit. Alright, neutral dah. Seterusnya kabel bumi, kabel hijau. Okey, kabel hijau hanya satu busbar sahaja. Okey. Litar lampu pun sini, litar soket pun kat sini. So kat situ je untuk kabel bumi. Alright, dah siap fitting untuk lampu. Two way switch hijau dah pasang, neutral dah pasang dan live pun dah pasang. Ok, so seterusnya kita akan buat ujian keterusan dan ujian penebatan. Right. Ok, kita boleh nampak jarak DB dan switch yang kedua tu agak jauh. So kabel multimeter pun tak sampai untuk ujian pengukuran, ujian keterusan. So di sinilah ataupun masa inilah kita perlukan kabel hijau. Kabel hijau di switch. Kenapa? Untuk keadaan sebenar, DB dan switch ini berada dalam keadaan jauh lah. Okay? DB dan switch ni kebiasaannya kedudukan dia jauh, jarak dia jauh antara satu sama lain. Dan masa inilah kita perlukan kabel hijau untuk dijadikan kabel tumpanan. Kabel tumpanan untuk sementara waktu. Okey, saya akan tunjukkan kegunaan kabel hijau di dalam proses ujian keterusan. Right, di mana saya akan shortkan dekat incoming live. Okey, saya akan shortkan dekat incoming live. Kabel live. Okey, kabel live. Incoming sebelah live, saya akan shortkan dengan busbar bumi. Okay, saya akan shortkan dengan busbar bumi. So secara tak langsung kabel live dengan kabel bumi dah bersambung. Okay, kabel live dengan kabel bumi dah bersambung. So saya nak check kabel live sampai tak kat switch. Itu adalah ujian keterusan. Alright. So di sini saya dah short. So saya kena on lah switch dia. Semua switch kat sini saya on. Yang ni sebab kita pakai MCB ni, so yang ni ialah saya on, yang ni tak perlu.
On pun boleh, tak on pun boleh. Alright. So yang kita nak yang ni. So kena on lah. Main switch on, RCCB on, MCB pun on. Okey, seterusnya kita pergi kepada switch. Okey, kita dah short dekat main switch ataupun dekat DB. Main switch dengan bus bar bumi tadi kita dah short. So untuk ujian keterusan kita nak tengok kabel line sambung ataupun tidak. Sampai tak kabel line dekat switch. Itu tujuan dia. Okey, dan dalam masa yang sama kita dah tahulah kabel line berada di switch. Ujian kekutuban. Okey, dalam satu ujian kita boleh buat dua lah. Pada meter ni kita setkan pada ohm. Sama ada darat 1 boleh. Okey, darat 1 boleh. Janji meter tu naik. Darat 10 pun boleh. Darat 100 pun boleh, tak kisah. Okey, janji meter kita nak tengok pergerakan meter je. Okey, contohnya saya letak dekat merah, dekat incoming daripada kabel MCB tadi. Saya letak dekat merah. Okey, letak pada skru je. Okey, letak pada merah. Satu lagi pada kabel bumi. Okey, pada kabel bumi. So kita tahu kabel merah ni sampai. Okey, kita tahu kabel merah ni sampai. Oi, tak kena pula dia. Right. Okey, so kabel merah kita sampai ke switch. Dia tak ada putus di perjalanan dia, tak ada yang rosak, tak ada yang putus. Okey, itulah kegunaan kabel hijau selain daripada untuk keselamatan. Alright. So jangan pandang mudah, jangan pandang macam tak ada function kabel hijau ni. Okey. Okey, so ujian keterusan kita dapat tahu kabel merah ataupun kabel line daripada MCB sampai ke switch. Begitu juga dengan kabel kuning. Okey, tak ada, kita tekanlah switch. Okey, tekan switch, ada. Kabel biru mestilah tak ada sebab dia dah sambung dengan kuning. Okey, so kita tekan switch. So ada. Right. So ketiga-tiga wire ni ada sambungan. Seterusnya kita pergi pada switch yang kedua. Okey, untuk switch yang kedua pun sama, kita akan check sama ada kabel merah, kuning dan biru ni dah sampai ke switch kedua ataupun tidak. Okey, dah sampai ataupun tidak. Okey, first switch kabel merah dengan kabel bumi. Okey, tak ada. Tak ada, meter tak gerak tengok pada meter. So meter tak gerak. Tekanlah switch. Okey, kita tekan switch. Ada bacaan. So maksudnya kabel merah tu sampai. Sepatutnya kat lampu ni pun sampailah. Alright, kabel merah ada, kabel kuning tak ada, maksudnya dia bersambung dengan kabel biru. Okey, kabel biru. Alright. So nak check kabel kuning, tekanlah switch. So mestilah ada bacaan pada kabel kuning. Kabel kuning, itu dia. Okey, kabel kuning pun ada. Okey. Kabel merah ada kat atas. Okey, so maksudnya kabel line daripada DB sampai ke switch yang kedua. Okey. Dan satu lagi ujian keterusan kita dengan lampu kat atas tu, lamp holder. Okey, dan ujian keterusan kita dekat lampu. Okey. So lampu, kabel merah, line, satu lagi dekat kabel bumi. Okey, boleh nampak pada meter ada pergerakan, maksudnya kabel line kita sampai dekat lamp holder. Okey. Sekiranya saya off, so kabel merah ni tak sampailah sebab laluan dia dah diputuskan oleh switch. Okey, on balik. So kita akan naik. Okey, so ini teknik ni bukan saya reka-reka. Teknik ni ada dalam buku ST. Okey, ada dalam buku ST. Seterusnya kita check kabel neutral sampai tak dekat lampu. So konsep yang sama ataupun kaedah yang sama. Kita looping ataupun kita shortkan kabel neutral. Okey, kabel neutral dengan kabel bumi. Okey, kabel terjumper tadi kita masukkan pada kabel neutral. Neutral incoming kita loopingkan dengan kabel bumi, busbar bumi. So secara tak langsung kabel hitam tu dah bersambung dengan kabel hijau. Okey, memandangkan kita dah shortkan dekat DB, neutral dengan bumi, so kita tak perlu kabel yang panjang. Kita just berada di terminal ataupun dekat point lampu, terletak pada satu pada neutral, satu lagi pada bumi. So kita dapat bacaan. Maksudnya
kabel hitam kita sampai daripada DB sampai ke point lampu. Okey. Itu dia. Okey, boleh nampak pada fokus pada meter. So kita tengok meter hidup atau tidak. Alright, so meter naik, maksudnya ada sambungan kabel hitam daripada DB sampai ke point lampu. Okey, itu tujuan pengukuran kita hari ini. Ini adalah ujian keterusan kabel. Okey, seterusnya ujian penebatan ataupun installation tester. Okey, tujuan dia untuk memastikan penebat pengalih berada di dalam keadaan terbaik. Okey, test antara pengalih fasa dan pengalih neutral ataupun pengalih live dengan pengalih neutral. Satu lagi pengalih live dengan pengalih bumi. Okey, sama ada short ataupun tidak. Alright, so untuk ujian penebatan semua switch mesti berada dalam keadaan on. Okey, semua. Sekiranya lampu ataupun beban tak boleh ditanggalkan, okey, beban ataupun lampu tinggi tak boleh nak tanggal, so kita offkan switch dia sahaja. Kita offkan switch lampu tersebut. Okey, tapi kalau dalam keadaan sekarang, so saya boleh buka dia punya lampu, so saya onkan switch sahaja. Okey, main switch kita on, RCCB kita on, MCB saya on. Okey, yang ni saya tak pakai. Yang ni yang lita yang minggu lepas. Okay, so caranya incoming, kabel incoming ni kita akan sambungkan dengan kabel meter. So saya ambil kabel neutral dahulu, kabel hitam, kabel neutral incoming. Saya akan letak pada perut hitam meter. Okay, sekiranya berlaku lita pintas di dalam lita, bacaan pada meter ni menunjukkan bacaan 0 ohm. Okay, 0 ohm. Tetapi sekiranya lita berada dalam keadaan terbaik, maksudnya kabel merah dan kabel hitam ataupun kabel live dengan kabel neutral tak bersambung, so bacaan sepatutnya tinggi ataupun OL. Okey, over limit ataupun open load. Okey, so bacaan merah saya letak pada perut merah, OL maksudnya overload ataupun over limit. Okey, so meter tak boleh baca sebab bacaan dia terlalu tinggi. Okey, kat incoming bawah tak ada, keluar incoming tak ada, selepas MCB pun tak ada. Alright, so maksudnya kita punya wiring hari ni tak ada lita yang tidak berlaku lita pintas. Okey, tidak berlaku lita pintas, maksudnya wiring kita selamat untuk digunakan. Alright. Okey, begitu juga dengan kabel neutral dengan kabel ground ataupun kabel bumi. Okey, hitam kabel neutral incoming, merah saya letakkan pada kabel busbar bumi. Okey, incoming neutral busbar bumi, so bacaan OL. Right. Seterusnya incoming live. Okey, incoming live dengan busbar bumi. Okey, bacaan masih lagi OL, maksudnya ketiga-tiga wire ni tak bersambung secara direct. Right. So maksudnya kita punya wiring berada di dalam keadaan terbaik. Okey. Alright, so sekiranya anda bukan orang yang kompeten, so sampai sini saja kerja-kerja pendawaian anda. Alright. So untuk ujian lita hidup hanya orang yang kompeten sahaja dibenarkan. Alright. So harap faham. Okay, so sekarang ada masa yang ditunggu-tunggu. Kita nak buat pengujian lita hidup dan tengok sama ada lampu ni menyala ataupun tidak. Alright. Okay, first kita on main switch, second RCCB, dan kita akan tekan trip. Nak tahu sama ada current ada ataupun tidak. Kalau dia jatuh maksudnya current dah ada. Okay, current dan kabel bumi dah ada. Okay, tadi current dah ada. Dan seterusnya MCB. Okay, MCB yang kita buat wiring tadi. Okay, semua dah on. Seterusnya kita pergi pada switch. Switch 1 kita nak onkan lampu. Alright, bismillah. Alright, lampu dah menyala. Switch 2 kita boleh off. Okay, dekat switch 2 ni kita boleh off lampu. Okay, lampu boleh di off kan. Okay, switch 2 juga boleh on lampu. Kita boleh on, kita boleh off. Kat switch 1 kita boleh on, kita boleh off. Maksudnya kedua-dua switch ni boleh on dan boleh off satu lampu, ataupun kedua-dua switch ni boleh kontrol lampu satu. Okey. Okey, so macam mana? Mudah je kan? Okey, right.
So jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum dan salam sejahtera.